Kata ngomong lah. Kita hari ini kita sambung Kitab Risalah At-Tauhid, muka surat 55. Risalah Tauhid susunan Abdul Ghani Yahya dan Umar Yusuf. Hari ini kita membicarakan perkara dalil-dalil akal dan nakli atas 20 sifat. Kita selesai, kalau nak kira kita sebenarnya dah selesai dah fardu ain ni. Yang kita nak diteruskan ni, kita nak mengetahui yang mana fardu ain, yang mana fardu kifayah. Kalau dikira, kita dah selesai lah. Cuma yang selepas ni, dia lebih kepada fardu kifayah. Kecuali bila kita masuk balik pada dalam membicarakan percayakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Yang ini kita masuk pada fardu ain balik. Jadi sebelum sampai yang kat sana, pengarang nak kita selesaikan yang fardu kifayah ni. Mungkin kita lalu, kita tak mendalam sangat. Di antara seperti takluk, kemudian bahagian-bahagian sifat 20 dengan penerangan yang lebih detail, seperti sifat nafsiyah, salbiah, sifat ma'ani, sifat mu'tazilah, penerangan dia. Ini muka surat 70. Lepas tu, dia menerangkan sifat-sifat yang bertakluk. Sebelum tu, dia cerita-cerita takluk dulu. Sifat-sifat yang bertakluk dan takluk kudrat, berapa banyak takluk semua ni, ta'aluk. Dan lebih detail lah takluk kalam. Yang kita bicara yang sebelum ni tak ada penghuraian dia. Kemudian muka surat 85, huraian al-uluhiyah. Yang ini yang bermaksud ketuhanan. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat yang terkandung dalam istighna. Istighna ni dengan maksud sifat Tuhan yang terkaya ia. Lepas tu kita masuk dalam sifat-sifat Tuhan yang terkandung dalam sifat iftiqar ilaih. Ataupun sifat-sifat yang baharu. Sifat-sifat baharu yang bergantung pada dia. Kemudian baru kita masuk Nabi dan Rasul. Surat 93. Panjang lagi lah kita nak bahas. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi. Dalil-dalil akal dan nakli atas 20 sifat. Dalil-dalil akal dan nakli. Dalil-dalil akal. Dalil akal ni, dalil akal ada dua. Satu, akal daruri. Kita dah mengaji kan sebelum ni kan? Akal daruri. Yang kedua, akal nazari. Satu darur, satu nazar. Nazar ni yang rumit-rumit. Yang nak membicarakan tentang perkara fardu kifayah, memerlukan dalil-dalil ataupun akal nazari. Kalau membicarakan perkara-perkara yang mudah-mudah, yang simple-simple, yang duduk pada peringkat pada makam fardu ain, maka cukup pada dalil akal yang daruri ataupun kita kata dalil akli yang secara ijmal, secara ringkas ijmal. Kemudian nakli. Nakli ini merujuk kepada dalil-dalil ataupun bukti-bukti ataupun boleh kata kita kata dalil ini adalah burhan. Nakli ini adalah daripada yang didatangkan daripada Al-Quran ataupun hadis. Maka dikatakan dalil nakli.
Dalil akal, dalil nakli yang dibawa pada bermula pada muka surat 55 ni, dalil akal dan dalil Quran dan hadis ke atas 20 sifat. 20 sifat yang apa? 20 sifat yang wajib pada jalan Al-Maturidi. Kalau pada jalan Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, jalan dia hanyalah cuma 13 sifat. Tiada pada cerita maknawiyah. Pada sifat maknawiyah tu dah termasuk dalam sifat ma'ani. Semua dah jelas ke sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah? Sifat salbiyah. Ada ke yang macam bela-bela ke pening-pening? Semua dah khatam. Boleh sebut tak kalau kata salbiyah, boleh sebut tak apa dia? Kalau sebut ma'ani, boleh sebut tak ma'ani tu apa dia? Maknawiyah apa? Kena tengok belakang. Abang Amran dia tak payah tengok belakang, dia tengok depan. Tengok sisi je. Tak, sebab yang ini yang saya jadi kerisauan kat hati, perkara yang ini nak difaham sebab kita nak beriman. Kita nak beriman dengan sifat-sifat yang wajib yang ulama letak sebagai fardu ain. Jadi ulama memecahkan sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah, yang mana sifat nafsiyah tu sedia maklum iaitu sifat wujud. Perkara tu penting sebab perkara tu ada beza dalam kita nak menentukan dalil-dalil ni, dalil kepada dalil sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Kalau tak, kita akan agak sukarlah untuk beriman. Walaupun kita dah khatam kitab ni nanti. Tu yang saya tanya tu. Kalau dapat, cubalah hafal mula-mula. Yang pertama, kita kena hafal wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu sampai mutakaliman tu kena hafal. Walaupun tak tahu makna, tapi kita dah ngaji banyak bulan dah ni. Jadi bila kita sebut tu, secara tak langsung kita dah ada bayangan dia. Kemudian kita pecahkan wujud tu nafsiyah. Bermula salbiyah, qidam, baqa', mukhalafatuhu, qiyamuhu dengan wadah niat, itu sifat salbiyah. Kemudian baru nanti kita akan sampai apa dia salbiyah tu. Salbiyah tu sifat menafikan, bukan sifat yang ada, tapi cuma sifat yang sungguh. Mungkin kita tak boleh nak pegang lagi sebab kita baru sekali round. Mungkin bila dah sampai tu, tapi kalau dapat hafal dulu, masuk nanti dalam topik tu, kita tak kelang kabut sangatlah untuk faham. Yang tu saranan saya lah. Bukan. Hukum akal tu sebenarnya dia adalah ABC pada nak memahami sifat 20. Kalau tak faham hukum akal, tak faham tentang apa dia jirim dan arat, tak faham apakah dia dalil yang satu iaitu alam ini tentang semua dalil bagi sifat 20 pada ijmal, tak bolehlah kita dapat ni tanpa ada basic, tak ada tu. Bukan tak ada dalil, tak ada asas. Asas dia adalah hukum akal. Yang ini kan, hukum akal. Kat sini hukum akal. Hukum akal, ini akal. Akan keluar hukum. Jadi, ini hasil keputusan daripada akal keluar yang ini. Yang ini kita pakai wajib, mustahil, harus ni. Ini buku wajib, ini buku mustahil, ini buku harus. Perkara yang cerita wajib, maka kita baru nak berhukum kepada qidam. Baru nak berhukum kepada ilmu, hayat. Menggunakan hukum ni. Kalau tak menggunakan hukum ni, kita nak kata wajib kita akan kosong. Kita akan lost. Kita akan terawang-awang pada pemahaman. Sama juga jirim dengan arat. Sekarang ni nak membicarakan tentang dalil-dalil akal dan nakli. Dia akan masuk balik arat, dia akan masuk balik nakli, dia akan masuk balik jirim. Dia akan masuk menggunakan hukum akal untuk memahamkan dalil-dalil akal. Kalau tak ada yang ini, tak mahir,
maka yang ini akan jadi blur. Sebab tu jadi kebanyakan jadi dengar macam faham tapi tak dapat pegang. Sebab apa? Sebab yang ini nak kena selesai betul. Jadi kalau nak membicarakan hal ni 3-4 kali pun tak apa. Yang penting yang ini kena selesai. Baru boleh bila datang je persoalan tentang ilmu, iaitu sifat wajib bagi Allah, kita akan buka buku kita yang akal yang telah menghukum. Apa keputusan yang akal yang kata Allah itu ilmu ataupun Allah itu melihat pada wajib. Wajibnya akal bagi tahu, bukannya wajib tu Allah mesti ada. Allah mesti ada tu pada akal menghukum. Kalau Allah kata aku, ni semua ni wajib atas aku, banyak lagi yang wajib atas Allah. Jadi banyak orang yang mengaji tersalah faham apa? Sifat wajib bagi Allah, sifat 20. Allah kata dia wajib. Sedangkan yang kita mengaji ni, akal kita wajib. Aku tak boleh nak terima kalau Allah tak ada. Akal kita yang hukum ni. Sifat wajib ni akal ni. Tak ada terlibat. Maka didatangkan hukum akal. Kemudian, sebab tu kena faham ni dulu. Nanti dia dalil akal. Dalil akal guna konsep yang ni. Dia ada 3 je. Dia tak ada makruh, dia tak ada haram. Dia ada wajib, mustahil, harus. Ada 3 je. 3 ni yang akan menghukum perkara yang kita nak sebut sekejap lagi. Kalau tiba-tiba yang ini tak betul mahir, nanti dia akan terbang. Jadi kita ni muzakarah ni sebenarnya nak bagi faham. Kalau nak habiskan satu kitab aja, lepas tu tak faham pun macam sia-sia. Cuma kalau kata nak ulang yang ini, mungkin minggu depan kita ulang yang ini, kita masuk cerita salbiah, kita sifat ma'ani, kita terang betul-betul, ambil faham betul-betul. Tak payah nak habiskan kitab aja. Kita pun tak dituntut habiskan kitab ni. Kita dituntut supaya faham dan beriman, kan? Buat apa macam aku dah habis dah 10 kitab mengaji tauhid, kan? Itu harapan saya lah. Kalau maknanya ahli-ahli bagi feedback lah apa yang nak kita nak selesaikan dulu. Saya pun daripada muzakarah ni banyak saya belajar. Okey. Kita start. Dalil-dalil akal dan akli atas 20 sifat. Atas makna 20 sifat yang wajib kita imani, yang wajib kita faham. Pada pengertian ulama-ulama tauhid. Mengata 20 sifat ni wajib korang kena faham. Paling sikit, takrif sikit pun dah tak apa. Jangan nanti bila kata Allah itu mendengar, dah dengar macam ada cuping telinga. Tu dah salah. Maknanya kita tahu dah Allah tu tak mendengar seperti makhluk. Kalau nak diterangkan lagi tak tahu. Tak apa. Yang itu kita nak beriman ni. Kita nak tekad untuk selesai kita di padang mahsyar ni. Adalah mengetahui dalil akli. Adalah mengetahui dalil akli secara ijmal. Ataupun secara ijmali. Pada sifat-sifat Tuhan itu fardu ain. Kita habiskan satu-satu ayat. Adalah mengetahui dalil. Mengetahui ni bukan dia mengetahui ni nak cerita. Mengetahui ni dia nak kata beriman. Tapi tiada jalan nak beriman kalau tak tahu. Jadi dia ambil perkataan majazi sebagai pinjaman. Nanti orang cakap, aku dah tahu dah. Dah tahu beriman tak? Percaya tak? Yakin tak? Tak. Tak gunalah mengetahui. Ni. Adalah mengetahui dalil akli. Dalil akli ni adalah dalil seolah-olah. Kalaulah Quran dengan hadis tak ada. Akal ni boleh proses sampai kepada titik satu kefahaman yang pasti Tuhan itu wujud. Menggunakan semata-mata akal. Cuma tak bolehlah nak tahu nama dia. Tak boleh akal, tak boleh nak cipta-cipta. Maka didatangkan Quran diturunkan, Rasul-Rasul diturunkan, dapatlah tahu Tuhan tu dia bagi tahu kita nama dia Allah. Kita tahulah macam mana nak panggil dia. Boleh panggil dia Rabb, boleh panggil dia Ilah dengan pengertian yang berbeza-beza. Jadi adalah mengetahui dalil akli secara ijmal pada sifat-sifat Tuhan itu fardu ain. Secara ijmal ni apa?
Yang pertama, kita dah ngaji dah sebelum ni. Ijmal ni apa? Wajib bagi setiap mukallaf beriman, mengetahui dan beriman. Yang mana Allah ini mempunyai sifat yang sempurna, yang tidak terhingga banyaknya. Yang itu secara ijmal dah habis. Yang itu kalaulah orang yang mukallaf tak faham, tak mengetahui dan tak dapat nak beriman, maka dia tak selesailah fardu ain, kewajipan di atas dia tak selesai. Maka yang itu kalau kadang-kadang tak boleh nak ingat, tapi kalau si ustaz mana-mana terang, oh aku tahu yang ni, aku beriman. Cukuplah, bukannya suruh nak hafal ni orang atas tujuan nak mengajar, nak bagi tahu. Cumanya kalaulah kita ada hati nak mengajar anak dan isteri, tak dapatlah kalau kita tak hafal. Kalau tak hafal pun tak apa, kita kena buat satu tulisan ataupun satu buku, kita boleh didik anak kita atau isteri kita yang bahawasanya yang ini wajib korang tahu ya. Bagi tahu, dengar dia orang hafal. Lepas tu bila lepas 10 tahun tanya memang tak ingat, tak apa. Yang penting kalau disebut wajib setiap mukallaf beriman, mengetahui dan beriman Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga. Ya, saya ingat. Cukuplah. Bukannya suruh ingat. Selalu orang cakap, tak boleh ingat lah, tak boleh ingat. Memanglah yang ini ilmu yang tauhid ni, ilmu yang dalam. Tak, bukan suruh hafal pun, bukan suruh nak bagi tahu. Kalau ada catat, kalau nak mengajar anak atau isteri ataupun orang yang patut kita ajar, kita buka kita punya buku nota, kita cakap, ni kau kena beriman yang pertama secara ijmal. Maksud ijmal apa? Maksudnya secara ringkas. Selesai. Pada sifat-sifat Tuhan. Maknanya secara ijmal ni 20 lah. Pada jalan Al-Maturidiyah. Kita bukan jalan Asy'ariyah secara keseluruhannya. Tapi kalau kita kata jalan Asy'ariyah pun boleh. Cuma sifat maknawiyah tadi, kita kena cerita samalah dengan sifat makni. Itu je. Jadi, bila saya cakap macam tu, kalau tak faham apa dia maknawiyah, jadi sulit dah sikit dekat apa benda cakap ni. Jadi dia jadi angin. Okey. Jadi kita ni 20 sifat ni kita jalan Al-Maturidi. Maka pada sifat-sifat Tuhan itu fardu ain. Jadi dalil-dalil secara ijmal wajib bagi setiap orang fardu ain tahu wujud dalil dia apa. Qidam dalil dia apa. Mutakalliman, kaunuhu mutakalliman dalil dia apa. Maka dalil dia dulu kita dah belajar. Kenyataan kedua, tak salah saya. Kenyataan yang pertama, hukum akal. Kita ngaji hukum akal. Kemudian, kenyataan yang kedua. Betul. Muka surat 15. Perhatian menunjukkan Tuhan menjadikan alam. Maka kenyataan kedua ni, perhatian menunjukkan Tuhan menjadikan alam, menjadi asas untuk belajar ilmu tauhid. Yang mana kenyataan Tuhan menjadikan alam ni menjadi dalil semua 20 sifat. Gitu. Maka yang ini fardu ain. Kita dah sampai muka surat 55. Yang ke-40 berapa lah? 47. 46 punya pertemuan. Jadi, yang itu kena faham sungguh. Yang mana, yang ni kita baru nak masuklah dalil ni. Tapi 20 sifat ni, apakah dalil wujud? Nanti kita bicara satu-satu yang ni. Dalil atau burhan wujudnya Allah Ta'ala. Dalil dia, alam ini. Cukuplah mengatakan dalil wujud adalah alam ini. Cukup macam tu. Selesai fardu ain. Tak susah pun. Sebab tu setengah ulama mengatakan bagi yang tidak boleh membagi dalil ijmal yang macam itu, dia sampai pada tahap yang kufur. Sebab Allah wujud, Allah ada, dalil dia alam ini. Apa alam ini? Itu je aku boleh bagi tahu. Kita dah selesai fardu ain dah. Kita bukannya macam orang-orang yang alim-alim yang nak mengaji dalam-dalam macam mana dalil itu datang. Kita orang awam, kita selesai yang itu dulu. Kalau nak meneruskan lagi, itu cerita lain. Okey. Fardu ain itu fardu ain. Jadi mengetahui wujud apa dalil dia? Alam ini. Qidam. Tapi sebelum tu qidam kita sebut. Qidam tu apa? Qidam tu sedia, tak ada mula, kena fahamlah takrif. Kalau qidam tak tahulah qidam tu apa, yang tu tak selesai juga. Macam mana nak dalil alam ini sedang qidam kita tak faham. Jadi tukarlah bahasa Melayu. Kalau nak beriman mudah, kata sedia.
Tukar, tak payah. Bakok, tak payah pakai bakok. Kata kekal. Kan, kita pakai bahasa kita. Kalau kita orang Cina, pakai bahasa Cina. Bahasa Cina tak payah pakai bahasa Arab. Bahasa Arab tak boleh faham, nak buat apa pakai bahasa Arab? Kita nak beriman, kita nak percaya. Percaya ni bukannya kena pakai bahasa Arab. Percaya ni duduk dekat dalam. Okey. Yang itu alam ini. Jadi semua sampai 20 tu, dalil akli secara ijmal. Satu, dalil akli secara ijmal. Dalil akli apa dia? Alam ini. Dalil dia. Dalilnya apa? Dalil ni bukti. Dalil ni kalau bahasa Arab dia burhan. Bukti yang Tuhan ni wujud. Bukti dia apa? Alam ini. Macam mana nak sambung? Yang tu dah jadi fardu kifayah. Yang mengatakan macam mana alam ni boleh ada? Yang itu fardu kifayah dah. Kita cakap alam ini. Dah. Cuma kalau datang serangan, kita boleh bergoyang lah. Macam kita bot kecil lah. Datang oleng sikit, tergolek, terlingkup. Dah jadi Wahabi pula dah. Adapun mengetahui dalil dengan tafsili. Adapun mengetahui. Maksud dia mengetahui ni belajar, lepas tu mengetahui, lepas tu beriman. Lepas tu yakin. Mengetahui dalil dengan tafsil. Tafsil ni secara terperinci. Secara yang dalam-dalam lah. Tafsir ni ada banyak peringkat. Sampai peringkat yang dalam-dalam tu, yang tu kita serah pada ulama-ulama lah. Nak mendalami sampai kepada kitab-kitab yang besar-besar, yang sampai daripada awal-awal daripada Abu Hasan Asy'ari punya perbahasan, daripada ahli-ahli falsafah datang menyerang akidah orang Islam tu, yang tu serah kepada ulama-ulama lah. Kita sampai yang ini pun dah alhamdulillah lah kan. Adapun mengetahui dalil dengan tafsil, iaitu fardu kifayah. Yang tahu secara dalam-dalam, secara hurai-huraian ni, fardu kifayah. Demikian juga mengetahui dalil nakli. Dalil nakli ni, ayat Quran, hadis ni, yang sampai nak kena hafal ni, yang tu fardu kifayah. Kita tak terjatuh pada fardu ain, tak wajib secara fardu ain, wajib pada fardu kifayah. Bermaksud, fardu kifayah ni, dalam lingkungan kita bermusafir, iaitu 90 km radius. 93 kalau musafir. Lepas 90, lebih kurang 90 km. Dalam lingkungan 90 km tu, mesti sekurang-kurangnya satu orang tahu dalil nakli dan dalil tafsili. Maka terlepaslah umat Islam ni daripada berdosa. Kalau tak kira lah ada 10,000 orang ke, ada 1 juta. Macam Kuala Lumpur kan padat. Sampai 2 juta, 3 juta. Satu orang sekurang-kurangnya mesti mengetahui dalil nakli dan dalil tafsili. Macam itulah cerita dia. Kalau tak ada, berapa juta orang dalam radius tu, semua berdosa. Okey. Demikian juga mengetahui dalil nakli. Katalah ada 1 juta lah kan. Tapi 1 juta ni semua tahu cara apa nama tadi? Ijmal. Secara ringkas. Akli. Tapi dia tak tahu secara nakli. Berdosa. Berdosa juga. Semua berdosa. Yang itu dia selesai fardu ain. Bila datang serangan luar, semua orang Jahannam. Tak ada orang yang boleh tolong jawab. Sebab tu dibawakan kisah dalam kitab-kitab lain, yang itu kisah Nu'man, kisah Imam Abu Hanifah yang menjawab dengan yang pasal tu. Kenapa? Sebab ada satu orang. Bukan satu orang. Sebab ulama-ulama yang ada pada zaman tu habis dah dikalahkan. Bermakna tak ada. Jadi ulama yang mutaakhirin meletakkan mesti wajib satu orang mesti tahu. Sebab yang inilah. Sebab ulama-ulama tadi kan dia mimpi sampai babi datang makan pohon-pohon hijau. Pohon-pohon hijau tu diibaratkan ulama. Dimakan oleh seekor babi. Kalau kita berhijrah, kan sekarang kita duduk sini. Kita berdoa lepas. Kita kaya apa dah lepas. Sebab mak dah tahu. Kita pindah balik duduk kampung. Pindah tempat orang yang tak ada, yang semua tahu berdoa. Kita wajib atas kita lah. Kena belajar lah pada kifayah. Tempat kita masih. Jadi tempat tu semua orang sedang berdosa.
berdosa. Kita pun masuk sekali dengan berdosa. Kampung tu orang tak belajar, semua belajar pada ain saja. Tak mendalam lah, tak ada Tak ada secara nakli ataupun secara tafsili. Berdosa. Kita masuk dalam kawasan yang berdosa. Tak, balik kampung tu maksudnya kita kita menetap. Jadi bila tempat ni memang tempat-tempat yang bahaya, kita tak pergilah cari penyakit. Sedangkan dalam penyakit taun pun Nabi kata siapa yang duduk dalam jangan keluar. Siapa yang dekat luar jangan masuk dalam. Macam tu lah lebih kurang. Tapi lebih-lebih wallahu alam lah dia punya hukum macam mana kan. Sana lagi power. Okey. Maka yang dikatakan dalil ijmal itu ialah dalil secara ringkas. Seperti dikatakan dalil wujud Tuhan itu baharu alam atau ada alam ini. Ayat dia terbelit sikit. Maka yang dikatakan dalil ijmal. Apa dia dalil ijmal? Dalil ijmal secara ringkas. Dalil yang secara ringkas tu dalil ijmal yang tadi kita terang. Seperti dikatakan wujud Tuhan tu apa? Dia kata bahasa lama. Dia kata baharu alam ini. Kalau bahasa moden sekarang, alam ini baharu ataupun alam ini baru dijadikan. Sebab benda baharu ni kan baru dijadikan. Takkan baharu. Baru tak adalah qadim kan. Yang tu. Ataupun satu lagi. Adanya alam ini. Itulah dalil ijmal. Yang kata tadi kan. Allah wujud. Apa dalil dia? Adanya alam ini. Allah itu qidam. Apa dalilnya? Adanya alam ini. Ini dalil apa? Dalil aqli, dalil ijmal. Yang mana selesai fardu ain. Okey, boleh. Sampai situ je. Tak ada macam kenapa alam ini, Salah kata alam ini qidam pula dalil alam ini. Tak ada. Tak ada ulama kata kena tahu. Tak payah. Bagi tahu alam ini. Maka dalil ini tidak boleh menolak segala hujah yang didatangkan. Kalau datang hujah, kata, alam ni qadim lah bersama dengan Tuhan. Tak dapatlah nak tolak. Kalau nak tolak macam mana? Okey, tengok secara bukan ijmal, secara tafsili. Kalaulah alam ini dan Tuhan sama-sama qadim, sama-sama ada secara sedia, kemudian bila alam ni ada, ditanya, siapa menjadikan alam ini? Tuhan. Mana boleh Tuhan menjadikan benda yang dah ada? Yang itu secara tafsili. Yang tu tak perlu. Itu fardu kifayah. Nak menyambung cerita tu. Cukuplah kata, adanya alam ini. Tapi kalau ada hujah macam mana nak sambungkan, sedaplah sikit. Kemaslah sikit. Tapi, yang itu nak menceritakan ni hukum. Ni fardu ain. Macam tu. Hujah yang didatangkan dan tiada boleh menghuraikan segala syubhat. Syubhat ni benda yang macam cakap, macam mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk semua perbuatan Allah. Macam mana macam tu? Itu perkara syubhat. Perkara yang perlu diterangkan, satu perkara yang baik, perkara yang buruk. Yang tu syubhat lah sebab macam sama. Buat baik dan buat buruk perbuatan Allah semua. Itu syubhat. Jadi kalau hujah Tuhan ini ada, Tuhan ini wujud, apa dalil dia? Alam ini, tak dapatlah nak tolak. Hujah yang ni, datangnya satu orang cakap, baik dan buruk ni, betul ke semua Allah, perbuatan Allah? Alam ini, tak boleh lah. Hujah alam ini, tak boleh lah tolak. Okey. Kan pening? Okey kan?